Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini di dalam daurah Qad Nasah Al-Quran. Apa khabar semua? Harap sihat semua. Hari ini sudah 6 hari kita puasa. Sedar tak sedar dah 6 hari. Masa begitu cepat berlalu. Kelas kita pun sudah masuk hari yang ketiga. Minggu yang pertama, insya-Allah kita ada 3 minggu semuanya. Berbaki lagi 2 minggu. InsyaAllah kita doakan supaya kita dapat mengikuti daurah ini sehingga akhir, dan kita dapat mengambil manfaat daripada daurah ini dengan sebanyak-banyaknya. InsyaAllah kita doakan semuanya sihat dan dapat beramal ibadat di bulan puasa ini. Di samping mula menulis ayat Al-Quran, mula berlatih menulis Qad, hasil daripada daurah yang kita jalankan sempena bulan Ramadan ini, insyaAllah. Semalam saya ada menceritakan berkenaan dengan pen Qad, dan pen Qad, apa yang penting adalah kita dapat menyiapkan pen dengan sebaik mungkin sebelum kita mula menulis, dan kita kena kenal jenis Qad yang digunakan, apakah pen yang sesuai dengan. Contohnya berkaitan dengan saiz pen di dalam Qad Nasah berbeza daripada saiz pen yang digunakan untuk Qad Sulus, dan begitu juga sulus jadi. Sulus yang paling besar adalah sulus jadi, maka pennya pun akan lebih besar. Biasanya untuk sulus jadi ini, pen yang kita gunakan boleh daripada bahan handam yang besar, ada juga handam yang saiznya kecil. Tapi yang sesuai untuk sulus jadi ini saiz yang besar. Ataupun buluh, biasanya buluhnya agak besar dan kita boleh dapatkan dalam saiz yang besar. Dan pen-pen yang dibuat daripada kayu, contohnya yang ini, saya beli dari Turki. Ini memang untuk sulus jadi ataupun saiz yang besar, di mana batangnya dibuat dengan kayu yang lain yang boleh dipegang dengan tangan kita dengan selesa. Kalau batangnya sebesar ini, kita susah nak pegang. Mereka membuat batang ini dengan saiz yang sesuai untuk dipegang dengan tangan. Itu untuk sulus jadi. Manakala untuk sulus adi, sulus yang biasa, saiznya bermula dari 1.5 mm ataupun 2 mm. Ada setengah-setengah yang membuat lebih kecil, 1.5 mm sehingga 3 mm. Itu maksimum untuk sulus adi. Jika terlebih daripada 3, dia sudah menjadi sulus yang besar. Maka untuk sulus adi, biasakan kita menulis dengan saiz yang lebih kecil, iaitu 2 ataupun 3, antara 2 dan 3. Jika lebih main, boleh kita haluskan lagi sehingga 1.5.
kalau dilihat peninggalan zaman Osmaniyah, ada mereka buat sampai 1 mm untuk sulus Ali. Mushaf Qatar, mushaf Dubai yang saya ikuti pada sesi yang ke-10, kita menulis khat sulus Ali untuk membeli mushaf. Itu juga menggunakan 1 mm, 1 mm saiz mata pen. Bermakna sulus Ali boleh ditulis dengan kecil, tetapi amat susah sebenarnya. Sebab sulus tidak seperti nasakh. Sulus lebih menggunakan keseluruhan mata pen. Di hujung mata pen itu kita gunakan seluruhnya. Kalau nasakh, banyak kita menggunakan di hujung, kadang-kadang kita mengangkat mata pen dan membiarkan dakwat itu berjalan dengan sendiri. Dan kita juga banyak menggunakan garis di dalam khat nasakh, berbeza dengan sulus. Sulus lebih menggunakan penuh, mata pen yang penuh, huruf nun daripada awal sampai akhir menggunakan mata pen yang penuh. Kalau di dalam nasakh, daripada awal kita lebih menggunakan garis-garis yang mengikut kecondongan tertentu, dan di hujungnya biasanya dilukis ataupun ditolak dengan hujung mata pen. Berbeza dengan sulus menggunakan keseluruhan permukaan mata pen. Jadi bila kita menulis sulus dengan terlalu kecil amat susah. Berbeza dengan nasakh, kalau kita menulis dengan kecil itu lebih mudah sebab kita boleh menggunakan hujung mata pen. Jadi untuk nasakh ni biasanya kita gunakan 1 mm, 1 mm saiz mata pen. Itu dari segi saiz. Okey. Dalam peluang dah masuk, insya-Allah kita hari ini kita nak bincangkan sedikit kaitan dengan kertas ataupun warak. Sebelum tu mungkin tuan-tuan perempuan sekalian boleh, kalau ada kawan-kawan yang berminat dengan belajar khat ni, boleh ajak masuk daurah ni supaya dapat mengambil manfaat daripada daurah ni yang kita buatkan secara percuma sebenarnya bulan Ramadan ni. Ajak orang ramai masuk, kawan-kawan, mungkin anak murid sendiri yang berminat boleh belajar. Kita buatkan secara umum, tidak fokus kepada yang terlalu mahir ataupun yang basic. Semua boleh masuk supaya kita dapat mengumpul peminat-peminat ini untuk belajar, utamanya bulan Ramadan. Sengaja kita tidak buat live di Facebook ataupun di YouTube sebab kita nak mengumpul yang betul-betul minat saja. Kita tidak mengejar like sebenarnya. Kita tak perlukan terlalu ramai yang melihat. Kita lebih tumpukan kepada sesiapa yang berminat saja boleh masuk dan belajar. Sebab itu saya buat secara tertutup, tetapi free, boleh masuk. Hanya mendaftar melalui WhatsApp. Masih boleh masuk. Sebab tidak kisah di awal, pertengahan atau di hujung pun boleh. Sempat lagi kalau nak masuk di dalam kelas ini. Okey, tuan-tuan, perempuan sekalian, hari ini insya-Allah kita nak berbincang berkaitan dengan kertas, iaitu komponen penting di dalam penulisan khat.
Ada lagi tak perlu kita buat yang ni, saya nak tunjuk kertas. Okey, hari ini kita nak bincang pasal kertas yang digunakan di dalam seni khat. Ada pelbagai kertas yang kita boleh gunakan. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita boleh gunakan kertas yang licin dan boleh ditulis dengan baik. Ini yang banyak terdapat di pasaran, itu art paper. Namanya art paper. Kalau pergi ke stationery, kedai-kedai buku, boleh tanya art paper. Dia permukaan dia licin, ada yang kadang-kadang dia matte. Matte ni dia kasar sikit tapi tidak menyerap, dakwat, dan boleh didapati dalam pelbagai saiz. Bermula dengan A4, A3, A2 sehingga AO. AO ni kertas yang paling besar, saiz yang paling besar. Boleh didapati art paper ni. Ini mudah dapat di kedai-kedai. Art paper yang saya gunakan untuk menulis yang biasa ni, macam saya tulis untuk daurah ni, gunakan art paper. Oh, sini ni art paper. Ni art paper A4. So sesuai untuk digunakan untuk menulis. Dia licin dan tidak menyerap dakwat. Maknanya untuk latihan sangat bagus untuk kita gunakan art paper. Seterusnya, kertas yang licin dan tidak kembang. Itu ciri-ciri kertas yang bagus. Ini kita kadang-kadang kita boleh dapati daripada kertas-kertas yang biasa. Sehingga ada kertas yang pembalut makanan, kertas pembalut barang, kertas surat khabar yang tidak kembang dan tidak menyerap. Dakwat itu terlalu cepat. Itu sesuai untuk kita buat praktis menulis. Lebih kepada praktis lah untuk kertas-kertas yang sebegini. Sehingga saya jumpa satu kertas di Turki. Dia hanya kertas pembalut barang, tetapi sangat sesuai digunakan untuk menulis atau melatih khat. Saya nak tunjukkan satu. Ini kertasnya sangat-sangat nipis. Kalau di pasar, kertas ini digunakan hanya untuk membalut makanan ataupun membalut barang-barang kita beli di pasar. Nipis, seakan-akan kertas tracing paper, lebih nipis daripada tracing paper. Dan dia juga boleh dibuat untuk trace tulisan ataupun lukisan. Ini sangat sesuai. Bila saya menulis, dia ada dua permukaan yang berbeza. Bahagian atas licin dan di bahagian bawah ni tidak licin. Ini kertasnya sangat biasa dan sangat murah. Saya beli pun menggunakan timbang, tidak dikira mengikut helai. Ini kertas yang biasa, boleh kita gunakan untuk menulis. Ada setengah saya tengok kawan-kawan menggunakan kertas pembalut makanan yang coklat. Jika bersih dan boleh digunakan untuk praktis.
kadang-kadang kertas kalender, ya. Kertas kalender itu sebenarnya sejenis art paper juga. Kertas kalender itu pun dulu saya pernah gunakan untuk menulis juga. Dia licin dan tidak menyerap. Okey, kemudian tracing paper. Tracing paper ni biasanya digunakan untuk membuat susunan. Nah, ini kertas tracing paper, kertas yang boleh dilihat kalau kita letakkan tulisan di belakang, boleh dilihat dengan jelas dan boleh di-trace in tracing paper. Kerana dia juga sesuai untuk menulis, tidak menyerap dakwat. Cuma harganya agak mahal sedikit daripada art paper. Lebih susah menggunakan art paper berbanding tracing. Tracing ini digunakan hanya untuk tarkib menyusun ayat. Okey, seterusnya kertas yang dinamakan waraq muqahhar. Ini amat popular lah di dalam seni khat, iaitu kertas ini adalah warisan turun-temurun dalam seni khat, dan dia juga adalah satu seni tradisional Turki selain daripada Ebru. Maknanya di Turki memang diajar untuk seni tradisional, ya. Salah satunya adalah waraq muqahhar. Di sana dipanggil ahad. Kertas ni iaitu kertas yang melalui proses takhir, iaitu dengan mengubahnya menjadi kertas yang baik untuk ditulis. Dia kertas biasa saja, cuma melalui beberapa proses takhir dengan beberapa bahan dan proses pembuatan dia, sehingga dia mampu bertahan sehingga ratusan tahun. Dan sebenarnya kalau kita lihat contoh-contoh tulisan yang lama adalah ditulis di atas waraq muqahhar. Prosesnya ada berbagai cara lah. Saya pun pernah buat dulu, tapi saya agak kurang, sebab dia mengambil masa yang lama untuk membuat waraq muqahhar ni. Kalau ada setengah orang yang mampu untuk dedikasi dalam membuat ni, insya-Allah boleh. Kerana proses dia memakan masa berbulan untuk menyiapkan waraq muqahhar. Dia antara bahan-bahan yang digunakan seperti tepung kanji, putih telur, tawas, teh. Teh pun digunakan sebagai pewarna, dan warna-warna yang lain. Contohnya ada yang warnanya warna biru, warna hijau, warna merah, warna hitam pun ada. Dan dia menggunakan sejenis batu untuk digosok sehingga licin. Itu waraq muqahhar. Dan kalau kita nak beli, harga dia agak mahal. Harganya sekarang lebih kurang, mungkin yang biasa, yang paling biasa mungkin boleh dapat RM30 ke RM150. Kalau yang bawah tu dia punya kualiti dia kurang sikit. Yang murah tu kualiti dia kurang sikit. Jadi yang mahal dia lebih baik. Dan saiznya pun
saiznya lebih kurang paling kecil 50 70. Ini contoh warak mukahat yang saya tulis hak nasakh dan sulus. Ini warak mukahat yang menipis. Tajuk sekali semua, tapi masalahnya dia cakap dia mengharap CMGP tu proses dia harap dapat duit dia. Ini tulisan ditulis atas warak mukahat. Untuk hak nasakh biasanya kertasnya lebih nipis. Tulisnya pun dapat mana? Dia juga kena pilih untuk nak menulis jenis-jenis hak ni. Contohnya Kenapa dia ada Desember kan? sulus jadi. Email Ada mula yang sesuai untuk sulus jadi. Desember. Ada yang sesuai untuk hak nasakh. mana? Ni bukan dengan Ini standard dia dah. Ini Email. saya dah potong sikit. email daripada Masalahnya lebih Taufik ke Ridwan. Dan ada pelbagai warna. Ini contohnya. Ini saya buat untuk latihan Juga ni praktis Buat projek meja. menggunakan warak mukahat yang betul-betul. Betul dia pun hantar ni. Bila kita tulis atas warak mukahat, kita boleh simpan untuk waktu yang lama. Dah tengah siapa? Ayat. Ayat. Ayat tak formal lah. Dah tengah siapa? Ini contoh tulisan Pada tengah siapa? yang boleh ditulis atas warak mukahat. Tidak dapat Sebab desain. semua Oh, tak dapat desain. masyak ataupun tulisan kita ni kita boleh simpan untuk kita lihat semula di masa akan datang. Ini berbagai warna. Okey. Alhamdulillah. Ini yang saya dah potong mengikut saiz A4. Bukan. 3 mas. Ini dibentukkan secara terus supaya dia Antara kelebihan warak mukahat ni, dia boleh di Itu use bau boleh di forward betulkan huruf-huruf kita menggunakan sebelum tu saya nak tahu. usap. Sisi Kita saya boleh tu. kikis secara perlahan Yang 3 mas ni sehingga huruf yang kita buat hantar pada lebih kita. bagus dan cantik. Dia hantar pada kita lah 3 mas ni. Kan? 3 mas. Ni use forward. Dan seterusnya kertas Itu pun dia cakap untuk yang rujukan dan dinamakan tindakan. kertas papyrus. Masa ni Kertas ini diperbuat daripada pokok papyrus, sejenis rumput liar Dokumen dapat bila? yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Ini saya di kawan. Kertas ini telah lama digunakan sejak zaman masyarakat Mesir purba. dokumen tak dapat. Ini Dapat bila? di Mesir banyak terdapat kertas ni. Oh ni draft kan? Dekat saya tak ada Draft kan? sampelnya. Dulu Dalam pernah bentuk pernah fotokopi tulis ya. atas Draft fotokopi. Ha. Tak, ni boleh ditulis juga Yang untuk kita dia ada nak satu tulis, memo, dia kata dia hantar ke unit kita. dan seterusnya kertas kulit. Itu yang kita tak Kertas tahu. kulit Itu hak maksudnya kopi. kulit. Kopi yang tak tahu. okey. Kertas kulit yang Sah. diperbuat daripada kulit haiwan. Itu email tu kan. Terutamanya kulit Tak, kambing, yang 3 mas tu fotokopi kan? kambing biri-biri dan Email tu ni tulis ni. kulit anak lembu. Boleh dijadikan Jadi kertas kita komen fotokopi itu lah. melalui proses yang banyak lah. Saya ada contoh kertas kulit. Ini adalah Kertas kertas tak ada telefon. daripada kulit kambing. Ini lebihan kertas yang saya tulis Watikah Lantikan Agung. Ini adalah kulit kambing, bukan kertas biasa. Dia agak keras dan permukaan depan ini licin, belakang kasar. Ini yang sudah warna, kalau nampak itu dia ada line. Ini line hitam ni. Ini adalah belakang tulang belakang kambing. Mereka potong daripada seekor kambing dan ini masih nampak kesan tulang belakang. Semua kertas yang Itu mana ada gini. kulit ini ada kesan tulang belakang kambing.
Ni baru ni boleh. Kira ni boleh. Ini pun ada. Kadang-kadang bahagian tulang belakang dia kasar sikit. Dia nampak biasa saja. Kalau dalam video ni mungkin nampak macam kertas A4. Kau mahu kopi lah. Kalau pegang dia rasa lain. Kita pegang, kita akan rasa ini adalah kulit, bukan kertas biasa. Termasuk asal. Kan? Ini yang semalam lah kira asal tu yang untuk Asal bukan Itu berkenaan dengan kertas semalam tu 8 yang sains tu. kita boleh gunakan untuk menulis. Oh, dia tak buat satu hati, satu Bermakna khas yang cantik memerlukan kertas yang bagus. Itu jenis kertas tu ada yang susah nak dapat, ada yang mudah dapat. Di Malaysia di kedai makan. Dia yang Coach hantar tak beritahu. Mana? Coach hantar kat dewan ni. Coach ini hantar boleh cuba buat warak muka hati. Prosesnya boleh cari YouTube cara pembuatan ni. Ada saya nampak Bukan konsultan tu. ada seorang penulis Mesir. Dia ada Saya tak buat ada sisi, tak ada video salinan Coach hantar. berkaitan dengan Jadi kenapa boleh tahu? Cik Zro yang bagi tahu. macam mana nak Cik buat Zro tahu. warak muka. Tengok dia hantar ke. Oh, dia tak sisi pada ni. Itu yang Cik Zro Macam tahu. mana nak Ini pun beza pelik. kulit licin dan kasar. Sebab dia pelik, dia dapat Mana sisi yang saya hantar tu. Ya, bos Israel tu dapat. kalau kulit kambing, bukan kertas Israel, kulit kambing Cik yang Izrul. saya dapat ni Cik- memang dah licin. Yalah, Israel lah. Sebab hantar kat Cik Israel kan. Bukan hantar ke dia konsultan. dah lalui proses Cik Ilyas bagi tahu. pembuatan yang Rahmat kata profesional. PM suruh kita email direct. Kertas Kata, pun Dia dah buat email lah. kertas tu pun itu datang yang saya cakap malam tu. daripada dia England dia cakap kat Mereka Rahmat suruh kita ada email tradisi direct kan. Tapi tak bagi tahu membuat kertas daripada kulit Saya kambing ni. saya boleh cakap sebab saya email. Kita juga gunakan untuk acara-acara Ah, rasni. Yang dia di- email tu di dia istana. email juga banyak. Apa maksud dia? Dan kita Dia juga suruh di kita Malaysia hantar email, dia pun hantar email. setiap kali ada acara Pertabalan Agung, kita gunakan kertas ini. Dan kertas itu diimport daripada England. Kertas itu dah licin dan boleh Tapi yang ditulis. tu Memang yang tu susah lah kita kalau yang lain tu insya-Allah boleh dapat. Hingga warak mukahar pun kalau kita rajin cari di internet ada je. nanti orang bersoal ke kita lah. Kita hantar Dulu kat kawan-kawan dia, kita pun ada kita jual hantar warak kat mukahar. Sebab hari Di lain tu. Indonesia pun ada jual. Cuma yang bagus saya gunakan adalah di Turki. Mula kita hantar Turki lah. project manager. Satu Project hari manager. je. Satu hari je kan. Okey, insya-Allah kita Satu hari je siap. Satu hari. selesai berkaitan dengan kertas. Insya-Allah Satu hari, 2 hari. kita mulakan dengan Tapi ni tidur latihan, maksudnya. Belum ni kaedah lah, 3 sinafat hari asal. Tahu. Pasal Semalam kita dah buat nampak huruf asal pula ba, kita lambat. dan hari ini kita hantar masuk huruf huruf satu. Q. Ya. Padahal Huruf kita Q ni. sebenarnya kita answerable ke PM yang bagi dekat tu. Tak ada tak salah. Nanti Kita mula latihan. Kalau kalau ada kertas boleh ikut apa yang saya tulis. Jika ada soalan boleh ditanya. InsyaAllah. Tadi buat latihan praktik ni. Ni semua ada ni kan? Ini beran. Kita orang beran.
So dia pun cerita pula. So dia pun cerita pula. Tak, kita nampak dia kata dia dah banyak kali komplain dia lama. Kita start daripada start yang kita dapat. Dia SK dah kita ke ni? Apa dia? Mana? Kita SK. So dia serang. Subi juga aku. Dengan art paper sama. Subi juga aku. Itu Lebih pending lagi. Nak bagi tebal. siapa buat tu. Art paper lebih nipis. Ha. Permukaannya sama. Asal kerja Kalau syahan. tebal dan nipis tu dia berbeza dari segi gram dia. Roti. Kalau boleh cek Art so card kita hemat biasanya dia. Kita hemat 250 gram. Art paper 100 ke bawah, 80 gram, 70 gram. Itu art paper. Permukaannya sama. Maknanya sesuai untuk menulis. Art card pun boleh tulis. Okey, nanti saya pergi cek. Okey, kita lihat huruf jim ataupun H. Oh, 5 bulan. 5 bulan. Ada beberapa Tapi gap pula. langkah yang kita 6 hari. perlu bagi perhatian. Ha, Ini yang pertama. nampak pula gap. Lepas kita hantar cik. Yang pertama, Kita dah hantar ke PM 29 bulan. Iaitu diamnya. Iaitu 5 bulan. Baru dia orang kata hantar direct. okey. Saya tu hantar 5 bulan. 5 bulan April. 4. Tak tahu dia orang hantar bila? Ke kos 1. Aku tak tahu dia orang tahu macam tu. Dia tak sisi kat ni lah. Lagi Dia orang tak kau satu. Oh, kus hantar tu. Ha. Kus hantar tu. Itulah yang Ha, awal bulan. hari yang sama lah tu. Ha. 5 Asal dia orang simpan ni lah. dan 6. Tak dia suruh kita, lepas tu dia pun hantar, kita pun hantar. Jadi tu pelik. Itu yang Cik Izrul tanya tu, asal dia 1, 2, 3, saya dapat arahan suruh hantar. 6. Lepas tu dia tengok, oh betul lah, Cik Fahri tak tahu, nama Cik Fahri tak ada. Dia hantar tak ada SK. Kita lihat lagi. Ini semua, ini tu tak ada nama saya. Pertama 1 turun ke bawah, Mana semalam ada naik ada kontraktor datang kan? Si Nabila tu dia. Ha? Nabila. cantum semula sini. Lebih mana ni? Nabila 2, Nabila. Ni. Ni ke? Depan ni ke Nabila? 3, Lagi kan? Yalah depan ni. Saya tu saya dah balik. Buku apa dia? Dua. Mesej. Oh, saya semalam. ada 3 Ada set. kontraktor datang. Pasal ni. Mana? Sekejap. Ni. Oh, buku. Oh, saya dah balik ni. Time ni. Ke-5 lah. Dia tahu. Saya nak beli kat QF rendam. Dia kata kontraktor ni datang. Dia bagilah kad ni. Gambar kad ni. Kad Sampai di kad bahagian ni lah. tengah ni Kontraktor bintang Kencana. Saya tak baru dipisahkan antara betul saya kata dia kata tadi ada kontraktor nak jumpa saya. Tu nama apa? Ha? Nama dia? Kita kerja mana? Ni projek ni. Kau KB ni? Projek masih kelabu. daerah Betong. Institut Aminuddin Baki Genting Island. Susi. Ha. Nampaknya kelabu sikit. Lepas tu dia kata dia kata nanti Cik Fahri kontak orang tu lah dia, sebab dia kata benda apa tu pending dari 2010 lagi lah. Tu saya kata salah macam bukan projek saya ni. Itu saya kata nak tanya Cik tu. Dia tak fokus. Apa yang pending tu? Betul? Dia kata sejak Sana kau. 2010 Air bergenting. Air bergenting. Fariza dulu pun. Oh ni Cik Ibrahim dua orang dah datang. Okey. Ibrahim seorang, Oni Osman. Oni Lokman. Bintang Kencana.
benda apa tu mesti. Oh, Nabila sini tak. Dua orang tu tak tahu nama. Sebab dulu Okey. Yang kelima sampai di hujung ni. Tak tahu dia bedah ikut orang. Dan naik ke atas. Oh, sampai ke belakang kan. Macam mana dia masuk? tapi WPS ni tak dapat balik yang tu. Dapat dah kan? Mana? Yang bangunnya. Dah. Dah kita Pastikan angkat ni, kepala angkat lah. Jim dan Tak usah badan lagi lah. Jim PSK tu ada kat dia kan. jangan lebih Dia daripada angkat pun. kepala. WPN ni dah betul kan dah. Yang ketai dua yang silap. Dah betul ke silap lagi? Untuk ukuran Itu nak jawab macam ni. Jim atas ke bawah Kita boleh lebih jawab kurang 5 titik. bukan masuklah sini lah. Yang final account boleh diuruskan selepas yang lain settle. Buat lagi. Ini step yang pertama Sebab yang ni bayaran terima ni. Ha? daripada Dia masukkan bukan. atas ke bawah Ni sikit. WKP. Contoh. Tak, WJP sikit je. Semua sekali lah ni. Kemudian Balance duit semua sekali. Makna daripada sini final account ni. naikkan sedikit Dah saja PSK dah selesai lagi. dan tutup Berkaitan lah tu. semula Itu tak bahagian masuk awal nama. tu. Dia Turun sedikit. borongnya ayat dia, tapi bila kat sini dia cerita dia Okey, lebih naik. cukup pada CMGT. Yalah, CMG ni Tajuk je dia ni. Bermakna bahagian Ha. atas keluar. Tidak Baru boleh lurus. tukar mana account. dia begini. Mana account pula Naik, tak turun boleh dan nak naik semula. buat lagi pasal PSK tu tak settle lagi. Dia cerita dia kata 93% baru dapat payment utama. Okey, apa boleh ni? Salah mana? Boleh kena nampak sikit. Turun ke sikit. Interim kan kita akan Turun kontrol. ke sikit. Dia 93% baru dapat interim ni utama. bila tadi Dia kita tahu. tanya kenapa dapat sekali. Dia mengadu. Kita bukan Ni, kisah. turun ni. Turun sikit. Kita tak beritahu yang penalty mate pun tak beritahu. Mana account je. Okey. Dah. Tak sebab dia mengadu situ kita tak tahu. Okey. Okey, lebih jelas. Kita beritahu balik. Mana account okey lah orang tanya tapi payment bukan itu. Kita ni tak beritahu. Kita ambil daripada sini Yang PVE ni. sampai di tengah, baru kita pisahkan daripada atas. Komen keluar mana? Tahu keluar apa? Apa tu komen tu? Tak, si Rahman yang PVE yang tarik diri ni. Dia tanya Sehingga sama dengan kepala dia. Si Adila kata dia hantar email. dia kata Adila kata Turun memang lagi. dia Mata tarik kita diri. menegak Dulu hantar, lepas tu dia kata. dan kita dia kata buat nak buat. seolah buat bulatan. Dia tak tahu. Dia minta confirm lah kalau betul-betul nak hantar diri. Dia hantar email dan dia tunjuk surat dulu boleh. Sampai di bahagian Macam tu hebat. Tu Rahmat kata Kanan ambil kepala. nama tu. Ini lama dah. Oh, bukan surat baru. Okey. Kena cari dia punya CSA lah. Ni Hanya QR ke apa benda. CSA. sini tebal. Dia punya obligasi ke apa Bila benda. dah sampai di belakang Obligasi memang bahagian boleh, kanan tu, tapi Ni MOA kot. kenakan bahagian bawah mata pen kita. ni Kenakan hujung. MOA boleh kalau dia cari diri. Dalam tu kena sebut cari diri. Dia kalau nak bukti dia kena settlekan semua apa kan. Buat yang tak masalahnya Lukiskan sikit bahagian bawah, dia kalau tarik diri sekarang lurus dan balance kerja sekarang tu dengan bahagian mungkin bawah. boleh dia lego kat kita lah. tu boleh kerja. Alah yang balance apa kan, bukan balance yang semasa, ekor ni. tapi lebih yang kurang kita satu minta titik. ni benda Setengah. balance yang dia pending masa Sekarang projek ni dah siap dah. tahu tahu Jadi Okey, ciri-ciri dia Jim bukan pastikan kata dia tak ada mana balance apa. mempunyai Dia kepala. masuk final account Ini je. kepala. maksud Macam dia mana macam ni. nampak kepala? Saya dah tunjuk okey, tadi. tempoh dia macam ni. Satu Okey, turun ke bawah.
sekarang ni okey, naik semula nak fan account tinggal dan 10% katakan. cantum balik. Tu Sekarang kepala dia. ni 90%. Sekarang ni kita Kemudian yang kedua minta turun dokumen sedikit kat sini tau. Balance ni. Bukan balance dan lah, macam naik pending lah. semula. Benda-benda yang tak ada. Dia tak buat, tak sign PHK Begini. lah, apalah. Benda tu Bentuk kepada Jim ni dia tak boleh Kalau kata kau dia begini. tak perlu bagi Ini sebab dia nak ciri-ciri. terminate, tak perlu bagi ni sebab Tidak benda lurus, ni bahagian termasuk kepala dalam Jim tidak bayaran. lurus. Dia macam hutang Kemudian tugas-tugas dia masa kat mula sana. semula di bahagian Kalau dia kata kanan ni dia nak tarik diri masuk kat ke sini dalam, 10% je. Okey, kita sedikit boleh demi legal sedikit sini bagi keluar orang lebuhan. sehingga di tengah Tapi sekarang ni yang belakang ni yang pisahkan hutang-hutang lama dia tak dengan settle. bahagian atas. Dia boleh mengetahui diri. Tak bagi syarat lah kalau nak Ha. bagi. Tapi yang tu kita nak close mana? Itu yang Ketika ini mata pen kita agak menegak sambil Surat yang berpusing dan pada menegak dia tak ada pun menteri kan. tak rasanya sampai senangnya sama dengan kepala dia. benda tu kita Turun minta lagi. rujuk PUU. Sama ni rujuk PUU. PUU boleh baca ni dia faham kita. Ayat dia tak faham. Semua bincang. Tapi PU akan minta tanya juga. Tak, PUU mungkin minta agreement ni. Dia nak di sini tengok angkat agreement apa kaitan. pen bahagian Dia bawah tanya. Ha, Syairah tu. dan menipis. tak masalah bukan. Tu masalahnya. Situ pun Ini tak ada pasal rujuk. Yang ada PU. Kalau tidak boleh bincang Pak Elis. Kalau Pak Elis boleh ni. sekarang ni Polis bagi. Ukuran di atas Polis boleh get dia. Sebab kita di banyak sini dia. 4 titik. kita nak Boleh bincang dengan Pak Elis. Tengok kalau Pak Elis Okey, kata yang ini dia boleh 5. bagi pandangan. Okey lah. benda ni dia dah hantar lama. Itu kejap. Pak Elis pun ada Saya tak okey kan. kes-kes macam tu banyak. Projek memang Pastikan bulatan ini macam kita pun ada satu yang sama konstitusi. lengkung dia antara atas Tapi yang tu sebab dan ada bawah. kesihatan. Dia suruh doktor apa semua. Tapi yang tu di bahagian tengah. dia takat tu sebab interim takat tu. Lepas tu kena buat. Itulah kata macam tu. Okey, balance kerja tu. Okey, dia terminate macam tu. Okey. Ini lain. Sekarang ni dia nak tarik diri tapi benda bila? yang belakang hutang-hutang dia PHK tak settle apa dia tak boleh. Kalau yang ni clear okey. Sebab yang ni nak buat Kali lah balance. CBC projek ni bila. Mufradah. Ni dia tu. Jim tunggal. Sekarang kita masuk kepada Maknanya yang dia hutang ni huruf benda dah jim include yang dalam bayaran kita dah bayar ke dia dah. sambung. Kalau dapatkan Kan? CPC dengan CMPD lah. Tengok tarikh tu. Okey, dia ada dua. Kalau dah Yang pertama kena dapatkan lah. huruf Jim yang Sebab tertutup. patut patut Sebab- boh lah fikir benda ni sebab bukan satu projek tau. Dan yang Projek kedua kan dia. huruf Jim Baru ni bengkel tak nak pergi. yang terbuka. Tak, Kalau pergi bengkel baru dia Tak. boleh. bengkel tak guna sebab dia ni peringkat orang atas ni kita Sekarang pilihan orang bawah huruf Jim Tak, yang bengkel. kecil tak guna, dia tak dengar orang sekarang ni. Bengkel semua ada ini pakai huruf datang. Jim Dia yang datang. bersambung dengan Itu kita tak boleh jatuh beban Yang kawan tinggi. kita ni kat seperti Jim kita Alif. top management kita ni Okey, ini step yang pertama tak satu. apa tak ada kaedah settlekan Dua. betul-betul lagi. Nak mudahkan kita bawah-bawah ni pelaksana. Dia orang atas-atas ni pemudah bicara. Oh, tak tahu. Nak buat macam mana? Sebab implikasi dia bukan satu projek, 10 Empat. projek lah rupanya. Saya ingat pun rupanya satu projek lah rupanya. Banyak. 10. Tapi dia, yalah dalam ni 10 projek. Projek ni tak tahu lagi dia tarik di ke tak. Lima. Ada juga. Dan Dia tak cakap. Kat dibuat sini banyak lah, bukan kata Huruf yang ni je, mungkin Tu yang konten tu. ataupun Projek. huruf yang Oh. tinggi Tu dia cakap tu. banyak lah. selepas Jim. Aduh. Kita lihat lagi sekali. Pertama,
daripada sini naik melengkung turun semula, melengkung sedikit di tengah. Ini bahagian tengah. Kemudian ambil balik di dalam. Sampai di hujung permulaan ni, baru kita naik. Kita naik ke atas untuk buat huruf alif. Pastikan bahagian bawah ni jangan terlalu awal naik. Sampai di hujung baru naik. Huruf jim yang tertutup ni digunakan untuk huruf jim alif, jim dal, alif, dal, kaf, lam, dan huruf yang naik contohnya jim, ba, nun dan sebagainya kita gunakan, ataupun khairun ya. Khairun yang huruf kedua yang naik, kita gunakan jim yang tertutup. Walaupun ada setengah-setengah penulis membuat khairun ni terbuka, tapi kaedah asalnya tertutup. Tak nampak kamera, kena alih sikit. Tak nampak. Mana yang saya alihkan kertas ni mengikut apa yang saya tulis. Boleh buat full screen. Full screen nanti dia kelabu, dia tak jelas. Saya tunjukkan satu persatu dulu. Nanti kita akan tunjukkan full screen. Yang daripada mula tadi, mula sampai jim alif. Dan nanti di akhir kelas ni kita akan snap gambar, kita akan masukkan dalam grup. Boleh praktis lagi. Lengkung atas tu stop pada titik ketiga. Lengkung atas maksudnya lengkung ni kot. Ya betul. Ini titik dia pertengahan ni, dia duduk di tengah-tengah titik kedua. Ya, yang antara yang 5 titik menegak tu Ustaz. Yang 5 titik menegak tu maksudnya dia stop pada titik ketiga sebelum sambung lengkung ke bawah tu. Tak apa, nanti kita tengok balik. Sekarang kita tengok jim alif. Begitu juga jim dal. Kod nasah ni kalau kita tulis dengan saiz besar, dia agak susah. Sebab kod nasah ni banyak
menggunakan hujung mata pen. Okey, ini Jim dan mesti naik sedikit daripada bahagian bawah Jim. Itu huruf Jim yang tertutup. Kita masuk pula huruf Jim yang terbuka. Ini huruf Jim dengan ba. Permulaannya sama macam Jim tunggal tadi, cuma agak menegak. Dia ada kepala. Cara buat pun lebih kurang, cuma ini lebih menegak, ya. Permulaannya menegak. Kalau tunggal tadi, yang ini turun. Tapi untuk Jim yang bersambung ni, dia lurus ke sebelah kiri. Okey. Masuk semula. Naik ke atas ke sebelah kiri. Dan berhenti selepas sedikit daripada kepala Jim. Bermakna kalau condong begini, dia betul-betul di bawah kepala Jim, dibuatkan huruf ba. Ingat huruf ba ni mesti rendah sedikit daripada Jim. Huruf ba ataupun huruf yang selepas Jim mesti lebih rendah daripada huruf Jim. Hello. Okay. Okey, yang Jim terbuka ni, dia ada beberapa bentuk. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ni lurus, ya. Kedudukannya lurus ataupun di tengah-tengah. Kita tengok di tengah-tengah. Bila bertemu dengan huruf tertentu seperti huruf ra, Jim ini lebih condong. Jim ini lebih condong ke sebelah kanan. Dia lebih turun banyak sebelah kanan. Ini huruf ra. Jim bertemu dengan ra. Kalau kita lihat condong ini banyak dan ini condong sedikit.
Nah, bahagian sini dia lebih tinggi, ya. Ini lebih tinggi. Untuk bentuk ini juga kalau bertemu dengan mim, jim, jim mim juga condong ke lebih tinggi. Atau kita buat Ar-Rahman, ha mim nun sama juga. Untuk huruf lain, huruf sod, jim dengan sod, jim dengan sin, semua macam ni. Kalau jim sin lebih kurang macam ni, cuma jim sod dia terus ke sebelah kiri. Terus ini naik ke atas. Bila huruf yang ada gigi ini dia naik ke atas. Kalau sod, to, terus ke sebelah kiri. Ini beza dengan khat sulus. Kita terus tarik saja, biar nipis gini. Kalau sulus, kita berhenti dengan tebal. Nanti saya tunjuk perbezaan ya. Kadang-kadang nak berhenti ni pun ramai yang confuse macam mana cara dia nak nipis ataupun nak tebal. Khat nasakh nipis. Sekarang kita buat sod. Sod dan jim ni pastikan tidak terlalu jauh. Ini terus. Kalau yang ba, sin naik ke atas. Okey, beza dengan sulus. Kita tunjuk jim sod yang sulus. Sulus juga ada kepala dia di awal. Dia berhenti tebal. Kalau nasakh nipis.
Okey. Boleh nampak perbezaan sulus dan nasakh. Pen yang sama, tapi huruf nasakh lebih kecil, sulus lebih besar. Cuma tadi saya nak tunjukkan perbezaan sambungannya. Kemudian huruf jim juga boleh ditarik panjang. Pada ini tutup semula. Kalau nak tarik panjang, panjangkan sedikit kepala jim. Untuk panjang, kita kena buat 5 titik. Contohnya kita nak sambung dengan jim alif, jim alif. Okey. Kalau ini saya buat huruf sulus, kita boleh nampak perbezaan. Kepala jim sulus lebih jelas di bahagian bawah. Kalau kepala jim nasakh tak nampak bahagian bawah, hanya nampak bahagian atas ni tebal, lengkung sedikit. Ini lebih persegi. Itu ciri dalam khat nasakh dan sulus. Ada pertanyaan? Belum ada lagi. Okey, kita tengok di tengah. Bahrun. Bentuknya berubah sedikit bila berada di tengah dan bertemu dengan huruf tertentu di depan ataupun di belakang. Huruf jim ini boleh berubah. Contohnya Bahrun ni, biasanya jim ini lebih kecil. Dia lebih kurang 3 titik untuk sambungan tertentu. Contohnya Muhammad, Muhammad. Bentuknya pun agak berbeza.
sambungan ini lurus. Untuk jim tidak turun, cuma di bahagian kiri ini ada tajam ke bawah sedikit, bahagian kanan tajam di atas sedikit. Dia seolah begitu, ada naik sedikit di belakang. Ya. Okey, ini jim ni di tengah. Muhammad jim lurus, yang ini turun. Turun sikit. Bawah pun turun. Okey, jim panjang, boleh bersambung dengan semua huruf atau tidak. Ada huruf tertentu yang kurang sesuai, kita gunakan huruf jim panjang. Contohnya jim ba. Ini kurang sesuai. Sebab apa? Jim dah ditarik panjang, kemudian ba. Ini tak sesuai. Sebab dalam khat dipanggil ini kasyidah. Ini pun kasyidah. Kasyidah ni huruf yang ditarik panjang. Ini ada dua, dua yang panjang. Dia bagusnya selepas ditarik panjang ni hurufnya pendek, rapat. Jim, sin. Ini okey. Contohnya jim kaf. Ini pun kurang sesuai. Sebab walaupun ada juga yang buat, tapi ini dua kasyidah yang kita nampak agak lapang, lopong, apa dia, ruang yang kosong banyak. Ketika kita menulis dengan baris-baris je, kita kena memikirkan bagaimana nak letak baris tu supaya bahagian tu penuh. Bila ada dua tempat kosong ni, dia agak susah. Itu teknikal semasa menulis. Tapi kita kena tahulah mana yang sesuai dan cantik digunakan. Khat ni untuk kita tulis dengan cantik dan bagus untuk dilihat. Maknanya kalau ada ruang-ruang kosong terlalu banyak,
di bahagian kanan terlalu rapat, bahagian kiri lompong, itu tak bagus. Yang cantiknya seimbang dalam satu baris ataupun satu muka surat. Kita kena aturkan supaya seimbang daripada awal hingga akhir. Kebanyakan huruf boleh untuk jim yang ditarik panjang. Contohnya jim mim, jim sod, jim to, khot. Khot boleh, khot. Banyak huruf yang boleh disambung dengan jim panjang, kecuali yang tadi saya cakap, kalau huruf tu panjang juga selepasnya, sebaiknya dielakkan. Jadi kita buat ayat sikit.
Ya, Fatihah. Dan ada soalan, adakah bergantung kepada huruf sebelas yakfi dan ya, dia bergantung kepada huruf di depan dan di belakang dia. Bahrun yakfi. Bahrun sebab di depannya ada ba dan ro. Yakfi ada ba, ada penia, kemudian selepasnya huruf naik fa. Ro itu huruf turun, fa huruf naik, huruf tinggi. So dia akan bergantung kepada huruf sebelum dan selepas. Allah. Jelaskan ja, jim, ha, nun. Bagaimana bentuk jim di hadapan yang digunakan? Adakah sama dengan ja, so. Okey.
Sekejap aku tunjuk. Okey, Khairi tanya apa? Jim Hanun dengan Jim Sot. Bergantung kepada ha mana nak digunakan. Jim Hanun. Satu bentuk. Jika kita gunakan ha ni, Jim lebih condong. Untuk ha simpul ni, ini biasa macam Jim Sot juga. Ada satu lagi Jim, contohnya Jim ha di tengah maksudnya. Jim ha
ini lagi satu ha boleh digunakan bila di depannya ada jim. Okey, maknanya yang kedua dan ketiga ni sama bentuk jim. Jim yang condong sama dengan jim ra dan jim mim. Ini tiga bentuk jim ha nun. Okey. Jim berubah bila bertemu dengan huruf tertentu dan boleh kita gunakan kepelbagaian huruf. Cuma untuk penulisan biasa insya-Allah boleh lah. Kalau untuk penulisan yang untuk bacaan umum kita kena tengok juga huruf-huruf yang keliru ataupun susah nak dikenal. Contohnya dalam mushaf, ha ini saya tak gunakan sebab hampir sama dengan mim. Tapi dalam mushaf lain ada saja yang guna, tak ada masalah. Di dalam khat sulus lagi banyak dia punya bentuk-bentuk huruf yang kita boleh guna. Contohnya jim ha nun ni lebih banyak variasi yang kita boleh buat. Jihad, ha saja pun dah pelbagai bentuk. Jim juga boleh pelbagai bentuk. Okey, ada lagi soalan? Kita tak ada, kita akan berhenti dulu pada hari ini sebab jam pun 11.30. Hari ini hari Jumaat, boleh kita siap-siap untuk pergi solat Jumaat nanti. Mana okey. Tak ada soalan? Ustaz, soalan last boleh? Ini yang saya tulis tadi. InsyaAllah nanti Hisham akan ambil gambar, letakkan kat grup. Yang Fatihah al-Abwab, tahan al-Fatihah al-Abwab. Apa soalan? Boleh tag tak? Kalau tag tu tak faham Ustaz. Ustaz kan yang lengkung pertama dengan lengkung kedua ni Ustaz. Lengkung pertama kan bila kan di sini 5 titik Ustaz kan. Okey. Okey, jadi lengkung ni dia stop pada titik yang ketiga Ustaz. Okey. Ketiga. Tengah-tengah. Tengah. Ya. Baik. Masih Ustaz. Sama-sama. Kenapa kepala huruf waw yang di tengah tu kena tutup sikit? Okey. Itu uslub dalam penulisan khat nasah mengikut madrasah tertentu. Contohnya kalau di Turki mengikut uslub Syauqi,
Itu biasanya diletakkan titik di dalam kepala waw. Tapi asalnya tak ada. Contohnya daripada contohnya kalau daripada Iraq, tulisan Hashim Baghdadi tak ada ditutup kepala waw. Terpulang boleh digunakan titik ataupun tidak, tak ada masalah. Dia ada setengah khatak ni ada bentuk-bentuk yang ditambah sendiri supaya huruf tu nampak lebih tebal dan bagus. Contohnya saya tunjuk ada termasuk dalam huruf jim ini. Huruf jim ada setengah-setengah penulis dia sengaja ditambah sedikit dalam supaya bentuk tu lebih cantik. Bukan semua penulis, saya ada melihat ada beberapa orang penulis tempat-tempat yang tajam ni ditutup sehingga nampak melengkung itu. Sama juga dengan masalah waw ni. Waw pada waw yang ada titik dan tak ada titik. Kalau tak ada titik, dia akan banyak ruang kosong di situ. Okey. Satu ada titik, satu tak ada titik. Ada setengah berpendapat tak ada titik lebih bagus. Ada setengah mengatakan ada titik lebih cantik. Pulang. Kalau kita tengok Hashim, memang dia tak letakkan titik di dalam waw. Ini Syauqi ada. Ini lebih kepada uslub, tak ada masalah. Nak guna ataupun tidak. Merubah atau menambah bentuk huruf yang asal dibolehkan atau tidak. Merubah maksudnya kalau merubah jadi pencipta tulisan sendiri lah. Boleh kalau kita nak cuba cipta tulisan sendiri.
Tapi untuk khat nasah ni kita masih belajar, kita ikut je lah. Kalau nak mengubah, maknanya kita nak kena buat satu tulisan sendiri. Macam Wisam Chaukat kan, dia buat tulisan sendiri. Memang dia ubah bentuk-bentuk ha apa semua tu dia ubah. Dia pun ambil daripada khat Sumbuli, ada satu khat, dan diubah sedikit, dia namakan khat Wisam. Adalah kaedah-kaedah yang diubah. Bermakna kalau kita ubah bentuk huruf, kita mencipta tulisan sendiri. Tetapi kalau kita masih belajar, kita ikut je lah tulisan yang dah ada. Sebab tulisan yang dah ada ini melalui proses yang sangat panjang, beratus-ratus tahun. Tulisan nasah ni daripada Ibn Muqlah pada zaman Abbasiyah lagi dah ada tulisan nasah sulus, dan melalui proses pembaikan, kecantikan dia sehingga mencapai bentuk yang paling sempurna pada zaman Utsmaniyah, dan sehingga sekarang kita mengikut apa yang penulis terdahulu buat lah. Contohnya kalau khat nasah ni banyak kita ikut tulisan Syauqi pada zaman Utsmaniyah ni. Kalau kita buat tulisan baru, kena cipta kaedah baru. Okey, itu saja kot pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Pada hari Rabu, jadual kita hari Rabu, Khamis dan Jumaat 10 pagi sehingga 11.30. Sepatutnya saya menerangkan tentang kaedah dan disambung dengan tulisan mushaf. Hari ini tak sempat juga. InsyaAllah saya jumpa minggu depan. Saya tunjukkan tulisan mushaf sikit. Maknanya dalam belajar khat ni 1 jam setengah ni masa yang sangat pendek sebenarnya. Kalau subjek lain mungkin lama, khat ni terlalu pendek. Kita menulis pun latihan hari-hari, kalau kita buat 2 jam sebenarnya tak terasa 2 jam. Memang hari-hari kena praktis, cari masa yang sesuai untuk praktis. Yang terbaik sebelum subuh, bangun sahur tu kalau ada masa lagi, cuba praktis. Bagi saya lah, kalau sebelum subuh tu masa yang terbaik. Dan badan kita pun fresh. Tengah hari, petang dia agak penat, badan sudah penat. Mungkin lain orang lain keadaannya. Boleh kita sesuaikan dengan masa yang kita ada. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ajak kawan-kawan yang dia minat dengan khat ni untuk masuk grup ni. Daftar melalui WhatsApp kepada saudara Nazmi. InsyaAllah ada 6 lagi pertemuan. Banyak lagi kita boleh belajar. Kita boleh bincang banyak lagi tentang khat nasah. Dan sikit-sikit dengan berkenaan dengan khat lain, insyaAllah kita boleh berbincang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.